Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ighfir warham tajawaz anna ta'lam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sadida. Allahumma iftah lana ya Allah min abwab rahmatik wa shur 'alaina ya Allah min khazain hikmatik rahmatik hanin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrullah. Yang hamba memuliakan imam masjid kita ni, dan juga kepada semua ahli kuasa masjid ni, dan juga pada Al-Fadhil Ustaz Nazri sebagai pengurusi majlis, kepada semua yang hadirin hadirat pada malam ini. Alhamdulillah, kita dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis yang sangat-sangat mulia ini. Tidak ada majlis yang paling mulia daripada majlis yang kita menunggu daripada satu waktu kepada satu waktu untuk melakukan solat jemaah. InsyaAllah selama mana kita berada dalam majlis ini, pahala kita berterus sampai kepada kita insya-Allah, bergana-gana insya-Allah. Dan kita terima syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya Allah, kita boleh berada dalam majlis ini, majlis ilmu ini, sebagaimana kita telah mengetahui bahawa bukan hanya kita saja berada dalam majlis ini, tapi malaikat-malaikat rahmat mengeliling kita atas bawah, kiri kanan dan seterusnya. Mereka memohon keampunan, insya-Allah, dosa-dosa kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosa isi kita dan anak-anak kita dan keluarga kita dan kaum muslim-muslimat yang berada negeri kita dan berada di mana saja insya-Allah. Amin rabbal alamin. Amba ni, kalau Pasir Putih ni tempat amba juga. Dengan sebab amba ni mengajar di Pondok Mode ni dah 33 tahun hingga sampai sekarang. Jadi pengetua di Pondok Mode ini lebih kurang 10 tahun. Dan Al-Fadhil Ustaz Nazri ini daripada pelajar amal lepas Pondok Mode dan kemusi, alhamdulillah. Dan amal pun rasa tak kurang pada 5 tahun. Tiap-tiap malam Ahad ni amal mari kuliah di Masjid Ibrahimi. Tapi apabila dah keadaan itu kesesak ke jalan, dan juga nak bawa kereta sendiri pun daripada Kota Baru ke Masjid Ibrahimi itu rasa letih sikit lah. Amba pun berhenti dan amba bagi pada bekas pelajar juga Ustaz Abdul Razak Burhanuddin Gatid Pakmu di Masjid Ibrahimi hingga sampai sekarang. Selain daripada amba mengajar di Masjid Ibrahimi Pasir Putih ni, tempat amba boleh kata tempat memakan nasi lah.
di kedai-kedai nasi, di kedai roti canai, tak kira malai ke siap ke, di kedai penama di kedai sate sebelah stesen bah tu, Amor selalu di situ. Jadi alhamdulillah pasir putih ini tidaklah asing bagi Amor lah maknanya. Alhamdulillah, insyaAllah kampung Amor sendiri. Jadi Amor ni Amor tunailah jemput Ustaz Nazari kita ni untuk mari kuliah di sini. Dan Amor pun lama dah tak buat kuliah luar daripada Kota Baru. Tak kira di mana saja, Pasir Putih ke, Tanah Merah ke, Aceh ke, Amor tak lama dah, lebih kurang 10 tahun dah Amor tak keluar daripada Kota Baru. Sebab Amor ni sibuk mengajar sekitar Kota Baru. Kalaulah malam-malam ini Amor 2 malam, 1 malam di Masjid Kapur Sirih, 1 malam di Masjid Kota Amor sendiri, yang sebab kampung kota kampung Amor. Kemudian kalaulah siang hari pula, duha pula, Amor mengajar ustaz-ustaz atau imam-imam di Masjid Muhammadi. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Selasa, 4 hari di Muhammadi. Kemudian selain daripada Amor mengajar di Masjid Muhammadi siang hari, Amor terpaksa kejar mari pondok moding Amor lah. Mengajar sebelum masa daripada hari Ahad yang sampai hari Khamis, sebagaimana ustaz-ustaz biasa dan guru-guru biasa. Alhamdulillah, dengan izin Allah Amor boleh bersama dengan muslimin muslimat di sini. InsyaAllah Amor boleh berilah sebanyak apa yang Allah telitahlah hati Amor untuk Amor beri pada malam ini. Amor nak ingat satu sekali, Amor nak beri ingat kepada kita semua muslim muslimat di Malaysia ni, bukan hanya di Kelantan saja. Kalaulah kita muslimin muslimat orang Islam ini tidak membuat putusan untuk kebaikan agama kita, putusan yang terbaik untuk agama kita, untuk saudara kita muslim muslimat, kemungkinan negara kita ini terlepas kepada orang lain, terlepas pada orang lain. Kalau kita tidak putusan dengan sebaik mungkin untuk mempertahankan agama Allah ini, al-Islam, dan untuk membela hak-hak kita al-muslimin sama ada di Kelantan ataupun di Malaysia. Kemungkinan besar negara Malaysia terlepas daripada kita dan jatuh ke dalam tangan orang bukan orang Islam. Sebagaimana berlaku di Singapura, sebagaimana berlaku di Pulau Pinang, dan juga sebagaimana berlaku di Selatan Thai, di Petani, Naratiwak dan sebagainya. Inilah Amor rasa, Amor dah fikir-fikir di saat ini, inilah penting sekali. Kita umat Islam, tak kira di Kelantan ke Malaysia ke, mesti kita teguhkan jemaah kita, jamaah muslimin. Jamaah muslimin ini tak kira daripada mana kita datang atau daripada mana kita berada, di mana kita datang, kita mesti meneguhkan jamaah muslimin ini untuk apa? Untuk pertahan agama kita Islam, dan untuk pertahan hak-hak muslimin muslimat, dan untuk pertahan negara kita, negara Malaysia. Dengan sebab kalaulah kita tidak pertahan sungguh-sungguh, sebagaimana Amor kata, ia akan terlepas daripada tangan kita, dia akan jadi milik orang bukan Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Sekira kamu berpaling dipertahankan agama aku ini, dan jika kamu berpaling daripada berjihad untuk menegak agama aku ini, dan kamu tinggal perjuangan untuk menegak agama kamu ini, pasti Allah akan ganti akan kaum lain, akan orang lain memerintah ataupun menguasai negara kamu ataupun tanah air kamu. Yastabdil qauman ghairakum, pasti Allah mengganti kaum yang lain mengambil tempat kamu. Jadi sebab terkadang di kalangan orang kita ni, orang Islam ini, dia tidak menjadikan agenda mempertahankan agama Allah ini, al-Islam ini, dan tidak jadi agenda mempertahankan hak-hak muslimin muslimat di Malaysia ini sebagai agenda utama bagi mereka. Mereka tidak jadikan perkara itu. Mereka utamakan perkara lain. Mereka utamakan masalah pembangunan. Mereka utamakan masalah hidup duniawi semata-mata. Mereka utamakan kepentingan diri masing-masing atau kepentingan kelompok masing-masing. Tidak meletakkan kepentingan ummah ataupun Islam ini sebagai tajuk agenda pertama, agenda utama mereka. Amanat kitanya sebab apa Syria sekarang jatuh pada kaum minoriti. Syria ni dikuasai, Syria ini 80% daripada orang Sunni, agama Sunni, makna ahli sunnah wal jamaah. Hanya 20% sahaja Syiah. Syiah apa namanya Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini lebih dahsyat daripada Syiah Imamiyah yang diharamkan di Malaysia. Akhir sekali, mana sekarang kita nampak orang Islam di Syria dibunuh, diperlakukan dengan berbagai keganasan. Kita tak boleh nak fikir apa ganasan itu sangat dahsyat dan menyebabkan pelarian berjuta-juta. Di hari ini pelarian Syria lebih daripada 3 juta berada di negara Eropah. 3 juta pelarian orang Islam Syria berada di Eropah lebih daripada 3 juta. Mereka kerja di mana? Kerja di kilang-kilang, kerja di neklak malam, kerja tempat sembelih khinzir, kerja di ladang-ladang buah dan sebagainya. Berarti kedudukan mereka di Eropah kedudukan yang sangat-sangat membuatkan kita umat Islam ini rasa terhina. Dengan sebab apa? Dengan sebab satu sebabnya itulah saudara-saudara kita di Syria tidak mengutamakan masalah perbezaan ummah ini jadi agenda utama. Tidak jadi agenda utama. Dan penentu kerajaan Syria itu pun disokong oleh Amerika, untuk kepentingan Amerika, dan mereka berpecah belah di antara mereka. Syria hancur. Amba boleh kata Syria hancur. Amba ni kalau negara Arab ini amba lebih mahal daripada Malaysia,
lebih mahal daripada Indonesia. Dengan sebab umur sebelah tu pergi ke Mekah dah. Umur sebelah ni pergi Mekah dah. Daripada petani, asal petani pergi ke Mekah, dan mustatin di Mekah hingga sampai umur 35 tahun. Jadi suasana negara Arab ini, tak kiralah Arab mana saja, lebih mengetahui daripada suasana Indonesia dan sebagainya. Jadi duduk di petani hanya 11 tahun. Kemudian hijrah ke Mekah sampai umur 35, dan berada di Malaysia, di Kelantan ini dah 40 tahun. Jadi ada setengah orang dia kata Wak Syah Wazir ni kalau dia cerita keadaan negara Arab ni, seolah-olah dia ni orang Arab. Memanglah apabila kita umur sebelah duduk di Mekah, kita fikir umur sebelah duduk Mekah ni sebab kita duduk kampung kita lah, tak bidah burungnya, kita main, kita umur sebelah duduk kampung, mana kita pergi pidah burung, kita pergi main sungai, kita apa. Jadi itulah suasana. Dan juga sekarang di Yaman. Yaman ini satu negara Islam yang sangat-sangat masyhur, terkenal di kalangan umat Islam, tempat ilmu, tempat ulama. Dan Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan Yaman ini. Tetapi sekarang Yaman ini telah separuh daripada negara Islam, negara Yaman telah jatuh kepada tangan Syiah. Separuh. Sebelah Sana'a sana dah jatuh kepada tangan Syiah. Syiah Hausi, Imamiyah, dan Syiah Zaidi. Mereka ini hanya lebih kurang 30% saja. Dia penduduk Sunni Ahli Sunnah Jamaah negara Yaman. Tapi sebab apa Yaman ini jatuh pada tangan Hausi atau Zaidi? Dengan sebab tadilah, dengan sebab kita tidak utamakan agenda membelakan ummah ni, membelakan umat Islam ini sebagai agenda utama, itulah puncanya. Berarti apabila kita memikir bagaimana kita nak menjadikan agenda umat Muhammad ini, ummah ini, muslimin ini sebagai agenda utama, maka kita mesti melibatkan diri dengan politik. Mesti kena melibatkan diri dengan politik. Politik ni ada politik dua. Politik yang bercanggah dengan agama Allah, dan politik yang tidak bercanggah selari dengan agama Allah. Kita kena buat pilihan. Kita nak berpolitik dengan cara mana? Berpolitik dengan bercanggah dengan agama Allah ke? Atau kita nak berpolitik dengan selagi dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita kena menentu di atas dunia ini, dengan sebab apa saja kita lakukan di atas dunia ini mesti dihitung di akhirat esok. Walaupun kita kata benda itu benda dunia, mengikut istilah kita, mengikut pemikiran kita, ini urusan dunia. Tapi hakikatnya bagi kita orang Islam tidak ada urusan dunia. Semua urusan hidup kita ini adalah urusan agama kita, Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku dan ibadat aku dan hidup aku dan mati aku semuanya itu bagi Allah. Bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Allah Tuhan bagi alam, tidak ada sekutu baginya. Berarti walaupun kita kata urusan dunia, tetapi
hakikatnya bukan urusan dunia, urusan agama kita juga akan dihitung apa saja kita buat atas dunia ini di akhirat esok. Berarti dengan sebab itulah kita kena menentu cara mana kita nak hidup dan cara mana kita nak mengekalkan agama kita, mempertahankan agama kita ini dengan cara mana. Ini wajib atas kita. Orang ramai tanya Allah, apa hukum kita melibatkan diri dengan politik? Kita kena jawab, politik ni dua. Haram kita melibatkan diri dengan politik kalau politik itu bercanggah dengan Islam. Itu haram. Tapi kalau politik itu politik selari dengan Islam, maka wajib atas kita melibatkan diri. Wajib betul mana? Fardu ain ke fardu kifayah? Wajib betul fardu ain. Sebab apa? Dengan sebab tiap-tiap orang pada kita mesti kena menentu yang mana kita nak ada sampai masa. Tak jadi fardu kifayah, jadi fardu ain. Kalau kita sekarang tiap-tiap orang pada kita wajib melakukan sembahyang fardu ain, melakukan sembahyang 5 waktu. Politik begitu juga fardu ain atas kita, dengan sebab kita lah tiap-tiap orang menentu yang mana satu kita mau, yang mana satu kita menentu. Berarti melibatkan diri dengan politik ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Tetapi kita tahu peranan kita masing-masing, tak sama. Peranan pemimpin dalam politik lain, peranan kita sebagai penyokong lain. Tapi satu hari semua kita kena menentu, maka ketika itu jadi fardu ain pada kita. Jadi Yamin dah separuh pergi kepada Syiah, Ausiyah dan Zaidiyah. Syria dikuasai oleh Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini satu kumpulan Syiah yang betul batiniyah, separuh batiniyah. Mereka, amalan mereka, ibadat mereka hampir-hampir berlainan daripada ibadat kita. Jadi kita kembali kepada negara Mesir. Negara Mesir hampir-hampir jadi seperti dengan Iraq acuh. Iraq acuh. Kita dah tahu. Dan sekarang kerajaan Iraq yang sampai sekarang pun belum lagi stabil. Jadi sebab apa ni? Dengan sebab kita umat Islam tidak menjadikan agenda membela agama kita ini sebagai agenda utama, dan kita tidak jadikan agenda membela umat Islam ini, umat muslimin muslimat kita tidak jadi agenda utama, tidak jadi agenda utama. Bagi Allah, kalaulah kita di Malaysia ini kita telah menjadikan agenda membela agama kita, agenda membela anak ayat muslimin kita, semenjak 60 tahun, semenjak 60 tahun ni, Amba rasa tidak ada orang kafir di Malaysia berani menghina agama kita, berani menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghinakan hukum syariat kita. Kalaulah kita ni dah menegak, dah membela agama kita sungguh-sungguh dan membela al-muslimin sungguh-sungguh di Malaysia semenjak 60 tahun. 60 tahun ni masa lama, bukan sekejap. Tapi hasilnya sekarang kita tengok orang kafir bertambah berani menghina agama kita, agama Islam,
menghinakan hukum hakam kita, dan juga menghinakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan menghinakan isteri-isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup menghina dengan cara terang-terang, walau dikena denda, dikena apa, mereka tak bimbang. Dengan sebab denda 5,000 mereka boleh bayar. Denda 5,000 mereka boleh bayar. Dengan sebab ada tajaan, di belakang mereka untuk menghinakan agama kita. Inilah bukti yang besar apabila kita tidak jadi agenda pertahanan agama kita dan pertahanan muslimin muslimat negara ini, maka itulah natijahnya. Dengan sebab tu kita tak boleh tunggu lagi, tak boleh maknanya kita waswah lagi, tak boleh kita ragu lagi. Apa kewajipan kita sekarang? Kewajipan kita sekarang ialah kita mesti mengemaskan atau perkuatkan jamaah kita, jamaah muslimin, tak kira daripada mana mereka datang di Malaysia ini, untuk menegak agama kita dan membela agama kita. Dengan sebab itulah pondok-pondok, kesatuan pondok-pondok Malaysia di Kelantan dengan kesatuan pondok-pondok seluruh Malaysia yang telah ada iktimak pondok Malaysia dan juga Maulid Rasul, pondok Maulid Umar pada hari Sabtu lepas, kita buat satu resolusi menggesa semua parti-parti yang Islam Melayu wajib bersatu. Wajib bersatu. Sebab apa? Dengan sebab kalau tidak bersatu, kalaulah parti-parti politik Islam Melayu tidak bersatu, na'udzubillah lah kita. Minta Allah lindungi kita daripada bala akan tiba kita. Allah kata, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Segera kamu tinggal perjuangkan agama aku ini, perjuangkan hak-hak muslim muslimat dan segala-galanya, pasti Allah akan ganti kaum lain. Kaum itu tidaklah sama dengan kamu. Kaum itu tidaklah sama dengan kamu. Itulah apa gesaan kita kepada semua parti Islam di Malaysia, orang Melayu Islam Malaysia, supaya mereka bersatu, berdiri teguh, sama-sama membela agama Allah ini. Tak kira daripada mana mereka datang, tak kira atas asal apa mereka berdiri, tapi kena bersatu di bawah naungan Islam. Itulah satu resolusi yang dikeluarkan, disetujui oleh iktimak ulama pondok seluruh Malaysia pada hari Sabtu lepas di Pondok Umar, Pondok Mading. Jadi sebab apa? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Allah kata bermula orang kafir ini, sebahagian dari mereka itu setia terhadap bahagian yang lain. Orang kafir ini mereka setia sama sendiri. Orang kafir ini mereka setia sesama mereka. Tengoklah orang kafir di Eropah, mereka bersatu. Apabila berlaku perang di antara Palestin dengan Israel baru-baru ni, tengok kedudukan pendirian orang kafir adalah sama saja terhadap Palestin, terhadap Gaza. Sebab Allah kata dah orang kafir ini sebahagian dari mereka itu setia kepada sebahagian yang lain. Pada mereka bersatu, mereka bergabung. Jadi itulah, kalaulah kamu tak erti, kalaulah kamu tu beri bantuan, kalaulah kamu itu bagi kesetiaan kepada orang kafir,
maka Allah kata takun fitnatun fil ardi, mesti berlakulah fitnah di atas muka bumi ini. Allah kaya. Kalau kita ini bagi kesetiaan kita pada kafir, bagi sokongan kita pada kafir, maka takun pasti berlaku fitnah di atas muka bumi ini. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang bertaburan, berpanjangan di situ di sini, terlibat habis urusan agama, urusan apa saja. Ini ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang mau sampai ini jadi ingat kepada kita semua, dan jadi ajaran kepada kita semua, insya-Allah, supaya kita betul-betul bersatu membina kekuatan ummah kita ini, supaya kita ni betul-betul tergolong di kalangan orang-orang yang membela agama Allah dan mencintai agama Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.